Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Saidil Khadri. Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang pendekatan dakwah terhadap masyarakat orang asli di Malaysia. Tahukah anda, masyarakat orang asli di Malaysia semakin mendapat perhatian daripada badan-badan dakwah, baik daripada pihak kerajaan ataupun pihak bukan kerajaan. Walau bagaimanapun, terdapat banyak cabaran-cabaran yang perlu dihadapi untuk melalui proses dakwah terhadap golongan orang asli ini. Cabaran yang pertama, itu datang sendiri daripada pendakwah itu sendiri. Menurut Syed Osman Al-Habsyi dan Zaini Hamzah, perkara yang menyebabkan dakwah terhadap golongan bukan Islam ini kurang ataupun tidak berjaya adalah disebabkan pendekatan yang digunakan tidak sesuai. Antaranya adalah tidak menggunakan pendekatan berperingkat ataupun tadarruj. Sebagai contoh, apabila seseorang itu memeluk agama Islam dan dituntut untuk melakukan perkara-perkara seperti berkhatan bagi lelaki dan juga meninggalkan arak bagi mereka yang sudah biasa dengan minum arak, maka perkara ini sudah pasti akan menjadi cabaran yang utama kepada masyarakat orang asli. Cabaran yang kedua ini datangnya sendiri daripada masyarakat ataupun sasaran dakwah itu sendiri. Saya kata begini kerana mereka sangat berpegang teguh pada agama nenek moyang mereka, iaitu agama animisme. Daripada Syed Abdul Rahman mengatakan dakwah yang telah dilakukan selama 30 tahun terhadap golongan masyarakat asli, tetapi mereka tetap tidak menerima, dan ini adalah kebanyakannya daripada golongan-golongan tua masyarakat asli. Cabaran yang ketiga pula adalah persepsi buruk ataupun pandangan negatif daripada masyarakat orang Islam itu sendiri. Hal ini kerana kebanyakan masyarakat Muslim memandang rendah terhadap golongan orang asli yang mahu memeluk Islam. Mereka menganggap orang asli yang memeluk agama Islam ini mempunyai tujuan dan sebab-sebab yang tertentu. Fenomena ini berlaku disebabkan adanya persepsi yang mengatakan bahawa agama Islam hanyalah untuk orang Melayu. Oleh itu, apakah solusi ataupun pendekatan yang sesuai digunakan untuk mendepani masyarakat orang asli ini? Pendekatan pertama adalah melalui motivasi. Pendekatan pertama ini telah dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Pahang, iaitu JAIB. JAIB telah memulakan langkah dakwah melalui pendidikan dengan cara menyasarkan golongan yang telah memeluk Islam ini untuk bersama-sama mengikuti kelas agama. Kelas agama ini merupakan program susulan setelah masyarakat orang asli itu masuk ke dalam agama Islam. Antara perkara yang diajarkan dalam kelas agama ini termasuklah cara mengangkat hadas besar, hadas kecil, bab solat dan asas-asas agama yang lain. Ada juga inisiatif lain untuk meningkatkan kemahiran masyarakat orang asli ini, seperti kursus perubahan sikap. Kursus perubahan sikap ini bertujuan untuk memberi kesedaran, motivasi, bimbingan serta menambah ilmu pengetahuan golongan masyarakat orang asli yang miskin ini bahawa mereka turut terlibat dalam pembangunan negara. Pendekatan yang kedua pula adalah melalui konsep targhib dan tarhib. Menurut Ibnu Manzur, perkataan targhib adalah daripada roghaba yang bermaksud mencintai ataupun menyukai. Targhib bermaksud suatu harapan untuk memperoleh kesenangan, kenikmatan dan segala macam perkara berkenaan dengan kebaikan. Tarhib pula berasal daripada perkataan rohaba, iaitu mengancam-ngancam. Maka tarhib di sini menunjukkan ancaman ataupun balasan yang buruk. Jadi di sini wujudlah istilah tawazun, iaitu keseimbangan dalam proses pembelajaran golongan masyarakat orang asli. Maka dengan ini, konsep targhib dan tarhib ini dapat memberikan suatu situasi kepada masyarakat orang asli untuk terus membuat amal kebaikan agar mendapat sesuatu pahala ataupun ganjaran yang baik. Demikian pula sebaliknya, sekiranya nilai-nilai yang bercanggah dengan agama Islam, maka setimpal untuk mendapat balasan yang buruk.
Ini jelas dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fussilat ayat 46 yang bermaksud, sesiapa yang melakukan amal soleh, faedahnya terpulang pada dirinya, dan sesiapa yang membuat kejahatan, sesuatu yang buruk akan menimpa ke atas dirinya, dan Tuhanmu tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Pendekatan ketiga pula adalah memahami emosi sasaran dakwah. Menurut Zulkifli Aini, terdapat pelbagai faktor untuk mencapai matlamat dakwah. Antaranya termasuklah menyentuh perasaan mad'u dengan perasaan gembira, marah, sedih dan sebagainya. Pendakwah perlu berkomunikasi dengan mad'u ataupun orang yang didakwah dengan bahasa yang lembut serta tutur kata yang baik supaya mad'u dapat memahami mesej-mesej Islam yang disampaikan dengan baik. Sebagai kesimpulan, tugas berdakwah baik individu ataupun secara berkelompok memerlukan kemahiran psikologi serta pendekatan yang terancang dan disusun dengan rapi supaya matlamat yang ingin pendakwah sampaikan itu serap ke dalam jiwa sasaran dakwah. Maka dengan ini, kemahiran psikologi dalam pendekatan dakwah amat diperlukan oleh seseorang pendakwah agar mesej-mesej Islam yang disampaikan kepada sasaran dakwah dapat diterima dengan jelas, difahami dan dapat menerimanya dengan kerelaan hati tanpa dipaksa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.